baca a'udzubillah supaya nak menghalang syaitan daripada luar. Yang mana daripada dalam ni tak boleh keluar dah. Ini kata Imam Ghazali lah. Ini teori-teori Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Sebab itu dalam kitab Ihya, man lam yaqra'ul Ihya huwa laisa minal ahya. Siapa yang tak pernah mengaji kitab Ihya Ulumuddin, maka dia ni hati dia mati. Ataupun ibadat dia ni ibarat ibadat yang kosong. Jadi kalau kita ni umur-umur yang berbaki, cuba kita cari kitab Ihya. Tak boleh mengaji kitab induk Ihya pun, carilah mukhtasar ataupun ringkasan-ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, supaya kita ni hidup hati kita. Ibarat apa? Ibarat kita sedang duduk tapi tangan kita sedang memegang makanan. Kita sedang duduk, tangan kita sedang pegang makanan, kemudian kemudian ada anjing sekok mai. Contoh anjing mai depan kita, tangan kita pegang makanan, kemudian kita pun halau anjing tu, syuh, pi sana, pi, syuh. Maka apa anjing tu akan buat? Dia akan pi lah, kemudian dia akan mai balik. Sebab apa? Sebab tangan kita pegang makanan. Macam tu juga kita, kalau kata kita tak tahu benda apa yang membuatkan syaitan masuk dalam badan kita, maka ibarat itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pisah lah, kemudian dia akan mai balik. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada banyaknya pintu-pintu yang bukan daripada syaitan, tapi kita sendiri yang buat pintu ni. Kita sendiri yang buat perkara ni, yang mana perkara tersebut akan membuatkan syaitan masuk ke dalam badan kita. Jadi banyaklah, beribu-ribu. Kalau kita tengok dalam kitab Ihya, banyak sangat. Tapi Imam Al-Ghazali dia letakkan 11 pintu. 11 pintu. Kalau kita buat pintu ni, kalau kita buat perkara ni, kalaupun dalam kehidupan kita ada benda ni, maka itu akan membuka kepada syaitan masuk ke dalam badan kita. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 11 pintu yang mana membuka kepada pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, melalui pintu amarah. Marah ni dia bukan daripada syaitan. Marah ni adalah daripada manusia itu sendiri. Tapi bila mana kita marah, maka pada ketika itu kita membuka pintu syaitan, kita akan membuka ruang-ruang syaitan untuk masuk dalam badan kita. Kadang-kadang orang nak kata, dia marah, kemudian dia pun duk kata, ini syaitan punya kerja ni. Kawan tu duk tak duk diam-diam, duk dikambing hitamkan. Kawan tu tak salah apa, tak tengok syaitan je kena. Padahal marah itu adalah daripada syaitan. Marah itu adalah daripada manusia. Cumanya ada orang yang dia boleh mengendalikan marah, dan ada orang yang dia ni dikendalikan oleh sifat marah. Bila mana orang yang boleh mengendalikan sikap marah itu, maka inilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisyash syadid. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan 10 orang, bukan. Tapi orang yang kuat adalah ketika mana dia mampu bersabar. Kita nak tengok sifat kita macam mana? Cuba kita tengok sifat kita waktu ketika kita ni duduk dalam kesempitan. Manusia itu akan menunjukkan sifat sebenarnya bila mana dia duduk dalam keadaan sempit ataupun dia ni terdesak. Pada ketika itulah kita akan tunjukkan apakah warna kita yang sebenarnya. Sekarang kita tak sesak, tak apalah, tak tunjuk sifat kita lagi. Tapi bila mana kita sesak, kita terdesak, kita ni tersempit, maka pada waktu tersebut kita akan menunjukkan sifat kita yang sebenar. Baik. Sebab itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mai kepada Nabi, "Ausini wa anjis." Ya Rasulullah, berikan satu nasihat kepada aku yang mana nasihat itu ringkas, senang aku nak ingat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan kamu marah. Nabi ulang balik, la taghdab, dan Nabi ulang sekali lagi, la taghdab. Sebab apa perkataan la taghdab, jangan marah itu kita dok sangka jangan marah itu sabar saja, tak. Tapi marah itu mempunyai kesan yang sangat besar. Yakni bila mana kita marah, satu akan membuka syaitan masuk dalam badan. Bila mana syaitan masuk dalam badan, kata Imam Al-Ghazali, dia akan bertelur. Ustaz, syaitan tu itik ke? Bukan. Sebab apa dia bertelur? Itik telur lah, bukan. Maksud kata bertelur itu kata Imam Ghazali. Jadi jangan faham daripada segi zahir. Kalau kita faham zahir ni, kita nak nampak syaitan tu
Macam itik angsa lah, bukan. Maksud kata bertelok di sini, kita tengok kalau kata buaya dia keluar daripada ayak tu untuk dia nak bertelok dekat sarang dia tu, dia habis dia bertelok, maka dia tak tunggu kat tempat telok dia akan pergi melilau. Kadang-kadang lah dia main melawat, dia akan pergi melilau. Nak menunjukkan apa? Syaitan bila mana dia bertelok dalam badan kita, pada ketika itulah kita ni akan buat perkara tersebut sendiri. Tak payah syaitan ni. Maka itu pintu yang pertama. Bila mana kita ini sering kali marah, maka tahanlah marah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Bila mana kamu duduk tak hilang juga marah tu, keluarlah ambil wuduk, ambil air semayang. Sebab apa? Pada ketika itu marah kamu itu bukan daripada manusia dah, marah kamu daripada syaitan. Itu benda yang membuka pada pintu syaitan. Kita takut kadang-kadang bila mana kita ini orang yang baran, kita baran, kita ni pemarah, maka bila mana orang yang baran ni, syaitan dia suka masuk dalam badan, maka pada ketika itu bila mana syaitan dah bertapak, syaitan dah bersarang, syaitan masuk melalui urat-urat saraf dia, maka pada ketika itu berat nak melakukan ibadat. Nak buat ibadat pun payah. Pintu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang membuka kepada pintu syaitan adalah tamak. Tamak ni, apakah perkara yang menghasilkan tamak? Kita terlampau suka kepada satu benda. Bila mana kita terlampau suka kepada satu benda, maka akan menghasilkan sifat ketamakan. Makna kata tamak di sini adalah kita nakkan benda tu secara berlebihan sampai kepada satu tahap syaitan nampak benda tu, maka dia akan masuk dalam badan kita, maka pada ketika itulah tak boleh ubah dah. Disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati, sifat ketamakan ini akan membawa kepada kemegahan dalam diri. Bila mana ada bermegah-megah, bila mana suka bermegah-megah, bila mana suka mencari harta yang melampau-lampau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menghalang ataupun akan merosakkan ibadat kita. Takut-takut ibadat yang kita buat ni salah. Takut-takut ibadat yang kita buat ini, kata Nabi Muhammad, kata dalam Al-Quran, haba'an manthura. Takut-takut ibadat yang kita buat itu bertukar menjadi debu yang bertebangan. Itu pintu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pintu yang ketiga, yang mana kita dok selalu buat dan membuka kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, adalah asyaba' ataupun kenyang. Kenyang ni adalah daripada manusia itu sendiri. Tapi bila mana terlampau kenyang, bila mana kita ini makan terlampau kenyang, maka akan membuat syaitan masuk dalam badan kita. Kata Imam Al-Ghazali, apakah perkara yang dapat dihasilkan kalau kita terlampau kenyang? Yang pertama, bila mana kita terlampau kenyang, maka pada ketika itu akan menghalang telinga daripada mendengar nasihat, ataupun akan menghalang telinga daripada mendengar kata-kata hikmah, ataupun akan menghalang telinga mereka daripada mendengar ilmu. Kadang-kadang kuliah maghrib tu kan pukul 6 tu dia darah dengan nasi 2 pinggan. Makan nasi 2 pinggan, kemudian dah perut kenyang, pilah kuliah maghrib. Pi kuliah maghrib ni dia dah kerja mengantuk, dia duk kerja angkat sengit belah nu, sengit belah ni, dia tekan sikit, duk kan. Maka akan menghalang telinga kita daripada mendengar nasihat. Contoh di sekolah, tengok di sekolah tempat saya mengajar kan, kebanyakan kelas-kelas saya ni awal sebelum rehat pukul 9 sampai pukul 10, pukul 8 sampai pukul 9, hak tu gagah lagi. Tapi kalau kata lepas rehat ni, budak-budak ni tak lepas api dah. Sebab apa? Sebab dah makan. Bila mana dah makan ni, kita mengajak mereka ni, mereka akan ngantuk kan, ada lena, ada ralik, duduk perhati kat bendang tu. Tengok sebab apa? Sebab kekenyangan itu membuka kepada pintu syaitan.
Dan kekenyangan pula, bukan kata menghalang telinga kita mendengar kata-kata nasihat, hatta pun bila mana kita terlampau kenyang akan menghalang apa? Menghalang mulut kita daripada mengeluarkan kata-kata nasihat. Bukan kata orang dengar aja, orang hang ngajak pun sama juga, tak boleh kenyang sangat. Kadang-kadang bila mana kita ni duduk dengar kan, duduk dengar kuliah maghrib tu, dengar tu kata pasal apa tak masuklah hati ni, pasal apa ni aku nak kata makan kenyang sangat, tak kenyang sangat, nak kata aku kedarah sangat, taklah makan banyak sangat, mau takat makan kuih 1-2 aja. Ni mungkin ustaz ni yang kenyang ni, antara dua tu lah. Maka bila mana syaitan akan menghalang, akan menutup telinga kita. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra fabashshirhu bi'azabin alim. Antara sifat orang-orang kafir bila mana dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, kenapa mereka tidak boleh nak dengar? Sebab apa mereka tak boleh nak terima ayat Al-Quran tersebut? Sebab seolah-olah telinga mereka tersumbat. Maka ada banyak perkara yang membuatkan telinga tersumbat daripada mendengarkan hikmah, mendengarkan ilmu. Di antara dia apa dia? Makan terlampau kenyang. Sebab itu jangan kita makan terlampau kenyang. Tapi jangan terlampau lapar pula. Terlampau lapar pun tak boleh juga. Lapar sangat pun tak boleh, kenyang sangat tak boleh. Pertengahan. Khairul umur awsatiha. Di antara perkara yang terbaik adalah perkara yang pertengahan. Jangan kenyang sangat, jangan lapar sangat. Seperti mana ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berpuasa hari-hari. Hari-hari dia puasa sampai satu tahap isteri dia tengok pasal apa laki aku ni dia tak larat. Dia tengok tak larat pasal apa, maka dia mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata laki aku ni apa pun tak mau dah. Dah pagi siang sibuk kerja, malam tak ada masa pula, tak larat. Sebab apa? Sibuk puasa. Maka bila mana berpuasa badan dia tak larat, badan dia lemah, maka kata Nabi, jangan kamu berpuasa panjang sangat, jangan kamu memberatkan diri kamu. Bila mana kamu memberatkan diri kamu, maka itu akan berubah kepada dosa pula. Nak puasa banyak sangat pun jangan puasa hari-hari kan. Koklah dia nak puasa seminggu sekali, tak apalah, puasalah Isnin Khamis kan. Nak puasa tahunan, puasalah dalam bulan Ramadan. Nak puasa sepanjang tahun, jangan puasa hari-hari. Puasa Nabi Daud. Sebab apa puasa Nabi Daud itu dipanggil sebagai puasa yang sangat hebat. Kita pun boleh buat puasa hari-hari. Hari ini puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok buka, hari ini puasa, besok buka. Tapi sebab apa Nabi Daud kalau dia puasa hari ini buka, yuftir yauman wa yasumu yauman, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari. Sebab apa dinamakan sebagai puasa yang terhebat? Sebab Nabi Daud ada 100 orang isteri. 100 orang isteri. Kalau kata puasa hari ni hak seorang dua tu boleh tahan lagi. Dia mai hak nombor 3. Nombor 3 tu dia tahan, apa boleh tahan lagi. Belah 50 tahan dah. Tu ada hak 50 nak main lagi tu. Tak tahu boleh tahan ke tak. Sebab itulah puasa ini dipanggil sebagai puasa yang hebat. Kalau kita boleh buat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jangan terlampau kenyang dan jangan terlampau lapar. Bila mana perut lapar sangat, nak ngaji tak boleh, nak buat ibadat tak boleh. Sebab itu di antara rezeki, Allah bagi rezeki kepada kita ni ada 4. Yang pertama rezeki yang madmum, rezeki yang sudah memang dijaminkan kepada kita, tak cari pun dapat. Kita tak cari pun dapat, kita tak kerja pun kita dapat rezeki ni, kata ulama. Apa dia? Rezeki yang memang sudah dijaminkan kepada kita, yang mana rezeki itulah yang berbentuk makanan. Makanan ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun dapat, orang yang tidak beribadat pun dapat, orang yang tidak beriman. Kenapa Allah bagi kepada semua? Sebab Allah nak bagi tenaga kepada kita supaya senang untuk kita nak melakukan ibadat. Kadang-kadang orang bagi alasan, dia kata sebab apa tak buat? Sebab lapar. Tak. Lapar itu alasan. Yang mana rezeki ni Allah telah bagi dah kepada kita. Semua Allah dah bagi dah. Memang sudah ditetapkan kepada kita. Maka itu pintu kenyang. Jangan kita makan terlampau kenyang, dan jangan kita terlampau lapar. Sebab takut-takut syaitan akan masuk dalam badan kita. Bila mana syaitan masuk, syaitan akan, dia bukan masuk saja-saja, tak, dia akan meresap ke semua perjalanan badan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah,
adalah terlampau suka akan kemewahan. Hidup ni suka mewah-mewah. Main mengaji kuliah subuh pun pakai manik-manik. Pakai gelang tangan, pakai rantai buat nak tayang ke orang. Tak ada masalah kita ni nak bermegah-megah. Cumanya kemegahan itu ke arah mana? Ada orang dia kereta besar. Kemudian kereta besar dia tu dia main ke masjid. Tak ada masalah. Tapi masalahnya yang mana dia beli kereta besar, dia main ke masjid sebab dia nak tayang kemegahan dia, kemewahan dia kepada orang, maka ini yang menyebabkan apa sifat yang daripada manusia yang akan membuat kepada syaitan masuk. Ada salah seorang ulama nama dia Abu Hasan Asy-Syazili. Siapa yang biasa pergi ke Mesir, di Alexandria, di situ ada satu makam masjid besar Abu Hasan Asy-Syazili. Abu Hasan Asy-Syazili di antara ulama di Mesir yang mana dia ni jutawan, dia ni sangat kaya. Satu hari dia jumpa seorang orang miskin. Dia bawa orang miskin ni, orang fakir lah, fakir miskin, dia minta sedekah. Maka dia pun bagi duit dekat orang minta sedekah tu. Dia bagi, nah ambil duit ni, hang pergi beli baju, hang pergi beli makan. Tak apalah, dia bagi. Kemudian lepas 2-3 minggu dia main pula dekat lelaki tu. Dia kata, aku bagi duit kat hang, pasal hang tak beli baju, pasal hang tak beli makanan. Apa kata lelaki tu? Zuhud. Dia kata nak zuhud. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syazili, innallaha yuhibbu an yuzahhira ni'matah. Allah itu suka bagi hamba-hambanya yang menzahirkan nikmat dia. Allah bagi lebih, maka zahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi rezeki kepada kita, maka sebar-sebarkan kepada orang. Maka inilah sifat orang yang beriman. Inna a'tainakal kautsar. Kata ulama, maksud al-kautsar ini apa dia? Kathir al-ata, pemberian yang banyak, nikmat yang banyak. Kami bagi nikmat yang banyak kepada kamu, maka kongsi-kongsikanlah, tunjukkanlah yang mana apakah maksud sebenar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kerana kemegahan, bukan kerana kita nak menunjuk kepada orang. Bila mana kita terlampau suka mencari akan kemewahan, kita suka mencari perhiasan yang mana kita nakkan menghias diri kita, pada ketika itu syaitan dia dah menyuntik dah dalam diri kita. Itu benda yang keempat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Benda yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, adalah kita suka mengharapkan pujian manusia. Suka mengharapkan pujian manusia ini bukan kerja syaitan. Suka mengharapkan pujian manusia ini bukan perkara orang yang menghasut kita, bukan. Suka mengharapkan pujian orang, suka nak orang pandang dia tinggi, maka inilah sifat daripada manusia. Bila mana kita terbawa-bawa sifat tersebut, akan membuka kepada pintu syaitan. Sebab orang sekarang ni suka memandang jawatan. Dia suka tengok jawatan kawan tu, kawan ni kerja apa, kerja kerajaan ke. Contoh kalau kita tengok di hospital kan, di hospital, kebanyakan hospital lah, bila mana kawan tu kalau kerja biasa-biasa, layan pun macam apa, ayak pun tak mau bagi. Kawan tu dah habis salin dah, ayak tak mau bagi. Sebab apa? Sebab kawan ni kerja biasa-biasa, kerja kampung. Try kalau kata kawan tu kerja cikgu ke, kerja doktor ke, Allah layan dia. Sebab apa? Sebab manusia suka mengharapkan pujian, dia suka memandang orang atas dasar jawatan orang tersebut. Maka inilah sifat yang mana akan membuka syaitan masuk dalam badan kita. Sebab apa kita ni kena tutup rapat serapatnya hati kita ini daripada syaitan? Sebab perkara itu dia akan menghalang ibadat kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka syaitan ini dia akan berpusing, dia akan senantiasa yuwaswisu. Sebab apa? Apa makna yuwaswis? Was. Sebab bila mana orang berbisik, dia akan berbisik. Bisikan ni dia ada banyak. Dia ada bisikan yang baik, dia ada bisikan yang daripada manusia, dia ada bisikan yang buruk. Kalau bisikan yang baik apa dia? Nabi Muhammad SAW bila mana berjalan di kubur, di antara dua kubur, maka satu hari Nabi berjalan bersama para sahabat, maka tiba-tiba Nabi ambil
satu pelepah tamar, fasyaqqahu nisfain. Nabi koyak pelepah tamar tersebut, maka Nabi ambil satu pelepah tamar, Nabi cucuk di satu kubur, ambil satu lagi, cucuk di satu kubur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa hang buat ni? Ni apa, ada apa ni? Macam itulah sahabat dia suka tanya Nabi. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahuma la'azzaban, sesungguhnya dua kubur ini mereka sedang diseksa. Mereka sedang diseksa di azab kubur, dan dosa yang mereka buat itu bukanlah dosa yang besar, dosa kecil, tek. Apa dia? Yang pertama, yamshi bin namimah, dia berjalan dalam keadaan suka bawa cerita orang, suka bawa cerita ke orang, suka pi macam gamak Mami Jarum kan, dia cerita kat kawan ni, dia cerita mengadu domba. Bukan dosa yang besar pun, cerita pun bukan cerita benda yang tak betul, cerita benda yang betul. Cerita benda yang betul dipanggil sebagai namimah. Kalau cerita benda yang salah, fitnah. Dan cerita yang betul sekalipun dikira sebagai dosa yang kecil, dan tak akan diazab di azab kubur. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur yang kedua ni adalah sebab apa dia diazab di alam kubur? Sebab dia kencing tak basuh. Kencing tak basuh kan. Tengah kita tengok pi dekat RAR kan. Kalau kata orang Cina, orang India tak apa, kencing hak mangkuk kat hak lekat dekat dinding tu. Hak syok ada palung pakai kopiah tu pun dia balas tang tu kau. Pakai kopiah dia balas tan dinding tu. Kan? Manalah. Takut kita ni lepas tu nak semayang pula. Seluar tu pula, dia pergi duduk tang mana lekat pula. Maka sebab itu dosa bila mana kita ni tak basuh kencing dengan elok ni berat. Walaupun dosa yang kecil, walaupun benda yang remeh. Maka sebab apa Nabi dia menyucuk dua pelepah tamar itu di atas kubur? Sebab kata para ulama, setiap pelepah-pelepah, setiap daun yang jatuh itu mereka ada bisik-bisikan, mereka ada was-was, mereka ada yuwaswis, mereka berbisik, dan bisikan mereka itu bisikan yang baik. Mereka akan berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah, minta doa supaya orang yang berada di bawah itu diampunkan dosa. Seperti mana Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud ni antara mukjizat Nabi Daud ni apa dia? Bersuara merdu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Daud itu Allah memberikan dia mukjizat lebih 70 suara. Lebih 70 suara. Maka Nabi Daud diberikan satu kitab dipanggil sebagai kitab Zabur. Kitab Zabur ini dia bukan macam kitab Al-Quran. Kitab Zabur dia bukan macam kitab Injil. Kitab Zabur dia bukan macam kitab Taurat. Kitab Zabur ini dia lebih kepada kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah orang Bani Israel. Dan kitab Zabur juga dia di antara sifat kitab yang kitab nasihat. Orang kalau kata nak baca kitab nasihat ni, dia bukan baca dalam keadaan baca kosong, bukan. Dia kena baca dalam keadaan berlagu kan? Macam Gamak Piramli tu kan, tersebutnya kisah, contohlah, baca dalam keadaan berlagu. Maka diberikan kitab Zabur dan mukjizat kepada Nabi Daud itu mampu melontarkan suara yang baik, sesuailah dengan dia. Satu hari Nabi Daud dia nak baca kitab Zabur, dia nak baca, dia buka saya kitab Zabur, dia nak baca, lalu gunung ganang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kami ni nak ikut Nabi Daud baca kitab Zabur. Maka Nabi Daud baca kitab Zabur, gunung pun ikut baca. Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran. Gunung di belakang pun ikut nak baca kitab Zabur. Lalu kawan ni nak baca pun tak seronoklah, kacau. Dan burung-burung pun meminta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan kami pun nak ikut Nabi Daud baca kitab Zabur. Lagilah kacau, kau ni nak baca tak boleh. Maka dia minta, ya Allah, bawa aku tempat yang paling jauh daripada manusia, bawa tempat aku yang mana jauh daripada makhluk-makhluk yang lain, supaya dia tak kacau aku nak baca kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini aku khas nak tujukan kepadamu ya Allah, aku baca untuk kamu ya Allah. Maka Allah pun menurunkan satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun bawa lah Nabi Daud sampai kepada satu telaga, yang mana telaga yang lama, telaga yang dalam. Dia bawa masuk dalam telaga yang dalam tersebut, maka baru lega sikit ada orang.
maka tiba-tiba dengar satu bisikan suara. Kata Nabi Daud, ya Jibril, itu suara apa tu? Suara apakah itu? Maka malaikat Jibril mengambil satu batu, kemudian dibelahnya dua batu tersebut. Dalam batu tersebut ada ulat, yang mana ulat itu yang berbisik. Apakah bunyi bisikannya? Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Daud, apakah yang berlaku ni? Ini apakah tanda semua ni? Kata malaikat Jibril, sesungguhnya hatta ulat yang berada di dalam batu, yang mana batu tersebut berada dalam telaga yang lama, yang sangat dalam pun, kalau dia bertasbih, Allah akan mendengar tasbihnya, Allah akan mendengar zikirnya. Apatah lagi kamu wahai Daud, jangan kamu duk hirau orang kata apa, jangan kamu duk hirau orang ikut hang baca ke, jangan kamu duk hirau orang duk kata, orang duk ikut hang, duk kacau hang baca. Yang penting niat hang nak baca tu kepada siapa? Allah senantiasa nak mendengar. Itu kisah pasal was-was tu lah. Maka ada bisikan-bisikan dia. Contoh pelepah yang jatuh, maka setiap pelepah yang jatuh itu mereka berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab, sebab itu kita ni ada adab. Adab dengan bi'ah, adab dengan tumbuh-tumbuhan, adab dengan haiwan, adab dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena jaga ni daripada bisikan. Dia ada bisikan daripada syaitan. Dimana syaitan hari-hari dia bisik kepada kita. Maka salah seorang sahabat Nabi nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir antara sahabat yang berkhidmat dengan Nabi. Dia ni membawa tali untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang bawa tali unta. Sebab apa? Kalau zaman sahabat dulu, orang yang tukang angkat kasut, orang yang tukang angkat tali, orang yang tukang bawa Nabi, kenapa mereka ini pun di antara orang yang hebat? Sebab Nabi ini dia suka bercerita. Tengah-tengah angkat kasut, nak tahu tak siapa ni? Nak tahu cerita tak? Tengah-tengah bawa tu, nak tahu tak apakah kalimat yang membuatkan kita ini terlindung? Bacalah dua surah ini sebelum subuh, yakni pada waktu sahur. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Sebab inilah benteng kita yang pertama. Benteng. Kita tak tahu, kadang-kadang syaitan berada di antara kita, kita tak tahu. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis, syaitan ni tugas dia apa dia? Dia ni senantiasa nak cari jalan berperang, nak masuk ke dalam hati kita, yang mana nak masuk kepada hati yang saya ceritakan tadi, ada pagar tersebut. Kata Imam Hasan Al-Basri, ditanyakan kepada dia, adakah syaitan itu tidur? Kalaulah syaitan itu tidur, maka kita akan senang berehat. Baik, maka itu pintu yang keempat. Pintu yang kelima, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, pintu yang keenam adalah sifat suka tergesa-gesa. Kalut, dia ada perbezaan orang yang kalut dengan orang yang cepat. Kalau orang kalut ni kebiasaannya apa dia? Dia benda hak belakang tak settle lagi, tu dia kalut. Orang hak buat kerja cepat, dia laju juga, tapi benda dah settle dah, cuma benda apa lagi kau nak buat kan? Tu orang cepat. Orang kalut, weh mampus dah, tak siap dah ni, tak siap apa lagi, tak sampai ni, mampus dah pukul berapa dah, tu orang kalut. Maka sifat kalut tersebut, sifat suka tergesa-gesa, orang yang suka tergesa-gesa ini adalah daripada syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu sifat jalan dia laju. Disifatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang menuruni bukit. Bukan kata badan sengit lagu tu, dak, laju. Sebab apa laju? Sebab dakwah itu mesti laju. Dakwah itu mesti cepat. Bukan makna tergesa-gesa. Orang kalut kita boleh tengoklah cara jalan dia lagu mana, kalut. Kalau orang cepat pun kita boleh tengok cara jalan dia pun macam mana. Maka ini sifat ketergesa-gesaan. Baik. Dan pintu yang seterusnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah sifat fanatik.
terlampau fanatik kepada seseorang, maka ini akan membuka kepada pintu syaitan. Aku minat kawan tu, minat sangat-sangat, sampaikan kawan tu buat benda yang tak elok pun kita dok berasa dia buat tu bagus. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Imam Asy-Syafi'i dalam syair dia, seseorang itu wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata bila mana sudah menampakkan cinta kepada seseorang itu, lalu dia tidak akan memandang keaiban seorang tu. Contoh duk dukung anak, duk dukung cucu, tiba-tiba cucu tu berak dekat atas baju dia, kata apa? Ya tak apalah cucu tu. Terus anak orang tengok, hang ni kerja berak je. Sebab apa? Sebab cucu kita sayang. Buat pilah apa sekalipun, maka kita akan nampak keburukan yang ada pada dia itu, kita akan nampak kasih dan sayang kepada dia. Terus anak orang. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalaulah mata ini sudah menampakkan kebencian kepada orang, dia buat pilah benda apa yang baik sekalipun, maka kita akan nampak buruk. Seperti mana kita ni tak suka kat kawan tu. Daripada mula memang tak suka kat kawan tu. Kemudian kawan tu pun main masjid kan. Main masjid. Kita akan kata apa kat dia? Dia tu main masjid bukan ada benda tu. Nak balas duit tabung nak kata kat orang. Sebab apa? Mata sudah memang menampakkan kebencian kepada orang. Sebab itu jangan kita terlampau fanatik kepada satu benda. Bila mana kita terlampau fanatik kepada satu benda, maka tak boleh buat apa dah. Contoh kita ni suka tengok orang berdebat. Kadang-kadang kita nak kan, kita ada sokong seorang lelaki ni, dia ni kaki debat, kemudian berdebat dengan lawan dia, kemudian depa dua ni pun berdebat lawan pi lawan mai, duduk tengah-tengah lawan, tiba-tiba hak geng hak kita sokong tu kalah, dia ni kalah berdebat. Apa kata kita? Hak kawan tu karti pun dia spin kuat, hak aku sokong ni dia punya point dia kemah, tapi biasalah kena spin, kena bohong. Nampak tak? Kita ni bila mana terlampau fanatik, kita tak mengharapkan. Sebab itu kata Imam Ghazali tak suka ilmu berdebat. Perdebatan itu pun juga membuka kepada pintu-pintu syaitan. Maka jangan kita ni terlampau fanatik. Jangan kita terlampau fanatik ke satu agama. Jangan kita terlampau fanatik kepada satu benda. Itu yang terjadi di mana di Pakistan, di India. Banyaknya perkara ataupun banyaknya benda-benda yang dipanggil sebagai ekstremism. Terlampau fanatik kepada agama sampai ekstremis, menghasilkan sangat benda-benda yang sangat terlampau hulu sebab terlampau fanatik. Dan ni tambah pula zaman-zaman kalau politik kan, dia punya fanatik tu kuat sampai orang buat benda yang baik pun kita tak nampak. Maka inilah jangan kita dok melayan sangat. Sebab apa? Inilah daripada pintu-pintu syaitan. Ni saya pilih-pilih je lah, nak cerita semua lagi. Aku lapan pula ni. Lapang pun tak boleh juga, kenyang sangat pun tak boleh juga, dia kena tengah-tengah. Baik. Dan pintu yang membuka kepada syaitan masuk dalam diri kita juga apa dia? Kita ni suka memikirkan tentang bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah ni macam mana? Allah ni ada mata kan? Allah ni ada telinga kan? Tu ada kot. Dia suka memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada sifat suka memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pintu-pintu syaitan. Sebab itu bila mana orang yang dia ni tajsim, dia ada meletakkan jisim kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dia permulaan dia apa dia? Permulaan dia nak tahu Allah ni dengar macam mana? Allah ni bercakap ke mana? Allah ni ada anak ke? Ini dia buka
Bila mana dia melayankan sangat, dia pun buat research, cari, oh tangan Allah, dalil-dalil tangan Allah, ada tangan, Allah berada di arash, Allah duduk atas kursi, Allah ni bersemayam di atas arash. Maka bila mana timbul benda lagu ni, maka dia akan bawa sampailah dia jadi orang yang mujassim, orang yang suka meletakkan jisim kepada Allah Subhanahu wa taala, lah kali jadi sesat. Banyak. Nah, Imam Ibn Jauzi diletakkan dalam kitab Talbis Iblis dia, banyak golongan-golongan yang dipanggil sebagai golongan khawarij, yang mana memikirkan, ahli pemikiran yang memikirkan tentang apakah, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tafakkaru fi sifatillah, fikirkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bila mana kita ni curious, kita ni nak tahu, kita ni ada sifat, kita ni manusia ni ada sifat memang suka nak tahu, tapi ada beberapa benda yang kita tak perlu tahu dan kita tak perlu cari. Kalau kita nak cari juga, maka buang semua tersebut, buang. Dan yang paling buruk sekali adalah suka bersangka buruk kepada orang. Ini juga pintu syaitan yang paling buruk. Bila mana kita mula bersangka buruk kepada orang, maka syaitan pun dia akan membisik, dia kata, kawan ni buat macam tu, kawan ni buat macam ni. Maka janganlah kita berburuk sangka. Inna ba'da zanni ithmun, kerana sangkaan itu ithmun, berdosa, buruk. Jangan kita berburuk sangka kepada orang. Sifat orang yang beriman ini, dia senantiasa bersangka baik. Sifat orang yang beriman kepada Allah, dia senantiasa menjadikan apa yang Allah jadikan sebagai benda yang positif. Seperti mana siapa? Seperti mana ada salah seorang ulama, dan dia pula wali. Wali ni kita biasa mendengar banyak cerita dah wali. Cumanya wali ni special sikit. Dia perempuan. Jarang orang perempuan nak jadi wali. Sebab apa? Orang perempuan ni dia kadang-kadang dia emosi kuat. Emosi kuat, dia tak boleh tahan benda. Tambah kalau cerita bab poligami ke, lagilah. Tak boleh nak berfikir secara rasional. Tapi ada juga perempuan yang dia boleh jaga semua benda ni, dia boleh buat, dia boleh tahan, dan dia lagi beriman sama daripada lelaki. Siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini dia anak murid kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan Rabi'atul Adawiyah, ibadat dia tak sama seperti ibadat orang-orang yang bawah-bawahan ni. Dipanggil sebagai alam musyahadah, ataupun dipanggil pangkat musyahadah. Dalam kalau siapa mengaji ilmu tasawuf, dia jumpa lah. Ditanyakan kepada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'ah, orang tanya ada, hang benci tak syaitan? Dia tanya, orang tanya ada. Apa kata Rabi'ah? Kecintaan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku terlampau kasih, aku terlampau sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan tak sempat ataupun tak ada satu ruang kosong pun yang membuatkan aku benci kepada syaitan. Lebih mudahnya, dia tak ada sifat benci kepada syaitan. Sebab dia nampak syaitan itu sebagai tanda kasih sayang kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah akan hantar syaitan kepada dia. Itulah cara Allah kasih kepada kita. Tapi kita bukan macam dia. Saya orang tanya pula, benci tak syaitan? Sayang syaitan ni. Sebab apa? Sebab itu tanda Allah bagi, bukan. Itu Rabi'atul Adawiyah. Dia terlampau sayang kepada Allah, dia sampai dia nampak dosa itu adalah cara Allah kasih. Dosa itu ada dua. Satu dosa sebagai nak jadikan orang yang tertinggi, satu dosa itu sebagai nak hina kawan tu. Allah bagi dosa kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebab apa? Orang bertanya, sebab apa Nabi Adam? Takkanlah Nabi buat silap? Tak. Dosa yang sendiri Allah ciptakan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebab apa? Sebab nak menjadikan Nabi Adam di antara orang yang terbaik. Sebab itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dia, apa dia? Orang yang hanya bersandarkan kepada ibadat adalah orang yang sangat lemah. Kita dalam melakukan ibadat kepada Allah, maka kena ada satu sifat. Sifat dia apa dia? Jangan pernah merasakan ibadat kita ibadat yang sempurna. Dan senantiasalah kita berharap bahawasanya kita ini banyaknya dosa. Ini cara kita nak ibadat kita sempurna.
Ditanya lagi kepada Rabi'atul Adawiyah, nak habis dah. Jangan takut. Wahai Rabi'ah, hang nak masuk neraka, macam mana kalau kata hang ditakdirkan masuk ke dalam neraka? Orang tanya dia. Maka kata Rabi'ah, kalaulah kecintaan aku kepada Allah ini tidak hilang walaupun aku masuk ke dalam neraka, maka aku lebih rela masuk ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab tidak akan menghilangkan cinta aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabi'ah. Bukan kita tak hidup kata pula, ya Allah bagilah aku masuk neraka. Bukan. Ini maqam musyahadah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut, dan ditanyakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ma akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku apakah itu makna ihsan. Yang mana kata ulama, ihsan inilah ikhlas, beramal antara Allah. Kamu beramallah seakan-akan kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semayang pernah tak kita rasa kita nampak Allah? Tak. Sebab kita tak sampai kepada maqam musyahadah yang mana seperti Rabi'atul Adawiyah, kita tak sampai. Tapi itu bukan juga menjadi penghambat kita daripada melakukan ibadat. Tengok orang kata, aku ni tak nampak Allah, tak maulah semayang. Bukan. Fa illam tarah ka'annahu yarah. Kalaulah kita tak mampu nak melihat Allah Subhanahu wa taala, buatlah seakan-akan Allah itu melihat kita. Maka kita tutuplah pintu-pintu syaitan. Kata Imam Al-Ghazali, baca a'udzubillah saja tak jalan, baca doa apa-apa pun tak jalan juga. Maka cara untuk kita nak buang syaitan daripada badan kita adalah tutup pintu itu sendiri. Tutup semua pintu yang besar-besar ni, tutup. Jangan buat kenyang, jangan makan kenyang sangat, jangan buruk sangka kepada orang. Tutup semua rapat-rapat. Syaitan hanya tak boleh masuk, dia hanya boleh lalu kat tepi-tepi saja. Dia akan berbisik. Jadi bisik ni tak ada masalah lah. Kita ambil ayat semayang, syaitan tak boleh nak rapat. Jadi itulah beberapa pintu syaitan yang mana kita ni kadang-kadang berada di kalangan kita. Kadang-kadang kita ni tanpa sengaja kita buat. Walaupun ia benda yang kecil, tapi dia boleh membawa kepada perkara yang lebih besar. Jadi mudah-mudahan banyakkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita duduk dalam satu jamaah, banyakkan kita berkawan dengan orang. Jangan kita duduk seorang-seorang. Syaitan ini dia lebih suka kita duduk seorang-seorang. Banyak kita berkawan dengan orang, banyak kita bermasyarakat dengan orang, banyak tolong orang. Maka inilah cara bagaimana kita nak hindarkan diri kita daripada syaitan. Insya-Allah mudah-mudahan dapatlah kita beberapa manfaat ataupun peringatan ataupun pengajaran yang kita boleh peroleh pada pagi ini. Sekadar itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi hadzal yawm wa la fi hadhihi lailah dhanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala asiran illa yasartah wala karban illa ahzabtah wala dainan illa qadaitah wala mayitan illa rahimtah wala musafiran illa ghaniman saliman li ahlihi radatah. Allahumma ja'al khair a'maluna khawatimuha wa khair ayyamuna yawman laqa wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.